Okay. Matrix struktur jelly sitoplasma ni struktur dia jelly. Jadi organel-organel tu dia duduk dalam sitoplasma. Okay. So hak bulat ni benda kecil ni. Ni ribosom lah. Ribosom dia boleh duduk dekat jalinan endoplasma kasar, dia boleh duduk dekat dalam sitoplasma pun dia boleh duduk. Okay. Yang ni apa agak-agak awak? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Benda ni? Lysosom. Lysosom. Lysosom mungkin lysosom lah. Yeah. Okay, lysosom. Alright. So ni adalah sel haiwan. So kenapa kita kata ini adalah sel haiwan? Tiada dinding sel. Yes, dia tiada dinding sel. Okay. Alright. So kita tengok soalan, apa fungsi P dan Q? So dia nak fungsi mitokondria dan juga fungsi jalinan endoplasma kasar. Okay, apa fungsi dia? Cepat. B. B. Menjana tenaga. Yes. Awak jangan kata membekalkan tenaga. Perkataan yang paling tepat. Ini yang untuk kita belajar juga untuk kita jawab soalan structure dan juga soalan esei. Penggunaan perkataan. Penggunaan perkataan untuk fungsi mitokondria, dia punya perkataan paling tepat. Paling tepat untuk fungsi mitokondria adalah menjana, perkataan menjana. Okey? Menjana tenaga dalam bentuk ATP. Okey. Jalinan, kejap, ada orang Amin ni semua masuk untuk guna email sekolah. Okey dan jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom. Okey. Tapak sintesis protein. Tugas apa? Ribosom. Yes, ribosom. Mengawal aktiviti sel? Nukleus. Nukleus. Okey. Hidrolisis organel yang rosak? Lysosom. Yes, very good. Betul. Lysosom. Sebab dia ada enzim Lipase. Lysozyme. Lysozyme. Dia ada enzim lysozyme. Enzim ni dipanggil enzim hidrolitik. Okey? Sekejap cikgu nak marah nak cikgu sekejap. Afif, pergi ambil buku matematik. Okey, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan pergerakan molekul X merentasi membran plasma melalui proses Y. Okey. So, sebelum kita jawab macam biasa, kita tengok dulu. Tengok dulu molekul X ni. Dekat luar sel ni, banyak ke sikit? Banyak. Banyak kan? Okey, bila dia masuk, maksudnya pergerakan dia adalah daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okay? Alright. So kita boleh identify terus daripada gambar rajah tu. Apakah proses Y? Maksudnya proses ni kalau pergerakan molekul daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, perlukan tenaga ke tak? Tak. Tak perlu tenaga. Bila tak perlu tenaga, maksudnya dia adalah pengangkutan pasif. Okay? So, mana satu? Resapan berbantu. Yes, resapan berbantu. Kenapa? Kenapa paling tepat adalah resapan berbantu? Kenapa bukan resapan ringkas? Dia pakai protein. Yes, very good. Sebab dia bantuan daripada protein. Sama ada protein liang ataupun protein pembawa. Okey, kalau pengangkutan aktif, kawasan daripada pergerakan molekul tu daripada kawasan yang berkepekatan rendah ke kawasan yang berkepekatan tinggi. Okey, jadi dia perlukan tenaga. Osmosis?
Apa dia? Air. Apa dia air? Pergerakan air. Molekul air. Ayat tu kena jelas lengkap. Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan yang berkepekatan air yang tinggi ataupun berkepekatan zat terlarut yang rendah kepada kawasan yang berkepekatan air yang rendah ataupun kawasan yang berkepekatan zat terlarut apa? Tinggi. Zat terlarut ni macam gula kan? Garam. Gula, garam. Okay, so air bergerak daripada kawasan yang cair ke kawasan yang pekat. Kawasan yang banyak air ke kawasan yang sikit air gitu. Okay. So soalan nombor 3. Manakah antara berikut benar tentang lemak tepu? Okay, lemak tepu ni macam mana? Apa ciri-ciri dia? Soalan ni. Berbentuk pepejal pada suhu bilik. Macam mana? Betul ke tak? Betul. Okay. Kandungan kolesterol rendah? Tak. Sepatutnya? Tinggi. Kolesterol tinggi. Okey, sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2. Betul tak? Tak. Tak, sepatutnya dia tiada ikatan ganda 2. Lemak tepu tak ada ikatan ganda 2. Jadi tak boleh apa dia punya unsur hidrogen tu, atom hidrogen tu dia dah penuh dah. Dekat lemak tepu ni. Jadi dia tak boleh nak larut dalam air, tak boleh. Jadi kandungan atom hidrogen maksimum. Betul ataupun salah? Betul. Ya. Yes. So jawapan dia adalah A. Okay. Next. Soalan nombor 4. Okay, rajah 3 menunjukkan 4 jenis kotoran di atas baju seorang budak lelaki. Antara kotoran berikut manakah boleh dibersihkan menggunakan enzim protease? Nampak? Kita bulatkan, kita gariskan apa kehendak soalan. Okey, sekarang ni ada kotoran sayur, kotoran telur, minyak dan juga buahan. So kalau protease dia bertindak kepada siapa? Protein. Protein. Okey, so bila dia protein, mana satu yang protein? Telur. Telur. Okey, so jawapannya adalah jawapannya adalah apa? D. D D. Okey. Alright, nombor 5, bilangan kromosom diploid. Okey, tengok. Diploid, seekor kucing 38. Okey. Jika satu daripada pasangan kromosom homolog ini tidak terpisah semasa meiosis. 1, berapa bilangan kromosom yang mungkin didapati pada gamet? Macam mana? Sepatutnya 37. tengok tak soalan. Soalan dia kata apa? Baca balik soalan. Bilangan kromosom diploid bagi seekor kucing 38. Okey, 2N sama dengan 38. Jika satu daripada pasangan kromosom homolog tidak terpisah semasa meiosis 1. Ada kromosom homolog tu tidak terpisah. Berapakah bilangan kromosom yang mungkin didapati pada gamet? Kalau gamet maksudnya 18. Sepatutnya berapa kalau kita bahagi 2 kalau dia normal? Berapa sepatutnya? 19 kan? Tapi sekarang ni dia kata apa? Tidak terpisah. That's why kita kena gariskan keyword. Ni cikgu dah pesan sokmo ni. Nampak tak? So kalau dia tak terpisah apa jawapan dia? 18. Ya. 18. Mesti ramai yang buat salah. Betul tak? Tak baca soalan betul-betul. Okey, nombor 6. Seorang murid, awak nampak tak cikgu share ni? Nampak cikgu? Nampak. Okay. Cikgu takut awak kabur je ke cikgu? Okey. Seorang murid menjalankan latihan cergas di sekolah. Latihan cergas, okey. Pilih persamaan yang mewakili respirasi semasa latihan tersebut. Okey, bila dia melakukan aktiviti cergas, okey, apa yang akan berlaku? Otot dia akan menjalankan apa? Fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik. Yes, very good. So which one? C. Yes. Yang ni
Kalau fermentasi, sebut je fermentasi, ada melibatkan penggunaan oksigen tak? Tak. Melibatkan? Tak. Tak libat oksigen. So, hok ni totally salah. Ada oksigen? Salah dah. Okay, glukosa tambah oksigen. Takkanlah dapat etanol. Etanol ni fermentasi apa? Alkohol. Alkohol. Yes, fermentasi alkohol. Okay, alkohol. Okay. Okay, yang mana satukah yang berikut merupakan persamaan dalam dua proses respirasi aerob, okay, persamaan dalam dua respirasi aerob dan fermentasi dalam yeast. Persamaan. Apa dia? Glukosa diuraikan sepenuhnya. Yes. Ya ke? Karbon dioksida dihasilkan. Karbon dioksida dihasilkan. Glukosa tak di sepenuhnya kalau fermentasi. Fermentasi, okey. Cikgu salah kata yes. Okey, proses respirasi aerob. Okey, proses respirasi aerob memang glukosa diuraikan sepenuhnya. Okey. Tapi bila sebut fermentasi, macam mana glukosa? Terbalik, glukosa tak diuraikan sepenuhnya. Tak diuraikan sepenuhnya. Okey? Jadi, apa persamaan antara proses ini? Etanol dalam proses aerob tak ada dihasilkan. Kedua-dua proses memerlukan oksigen? Tidak, sebabnya fermentasi tak perlukan oksigen. Glukosa diuraikan sepenuhnya? Salah, sebabnya fermentasi glukosa tak diuraikan sepenuhnya. So, jawapan yang paling tepat adalah karbon dioksida dihasilkan. Okey? Beres Okey, soalan nombor 8. Sistem respirasi manusia. Penat cikgu baca, cikgu terang kok. Acah awak pula. Siapa nak jawab cikgu nak minum air. C. Oh boy, laju tes C. Baca kat dulu soalan. Cikgu. Baca. Nampak menunjukkan sistem respirasi manusia. Apakah yang berlaku ke atas struktur A semasa hembus nafas? C. Mengendur dan melengkung. Okey, sekarang ni R. R ni apa? Otot diafragma. Yes, otot diafragma. Okey, jadi bila hembus nafas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi, soalan ni direct je. Dia akan jadi mengendur dan melengkung. Okey? Kalau mengecut dan dia punya ni vice versa je. Kalau mengecut dan mendatar, maksudnya keadaan ini tarik nafas. Hotline ni memang salah. Okay? Alright. Nombor 9. Siapa nak tolong cikgu baca? Kita ke? Kita. Apa kita? Intan. Jadual 1 menunjukkan data daripada satu eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah mangga. Kirakan kepekatan vitamin C dalam jus mangga. Jawapan Macam mana cara nak kira? Isi padu ascorbic bahagi dengan isi padu jus yang digunakan darab dengan 1.0. Okey, pandai. Isi padu asid ascorbic apa tadi? 1 kan? Kita ambil dia punya apa? Kita ambil dia punya average, betul tak? Betul. So yang ni 1 lah kan? Yang ni average dia berapa? Berapa average dia? Tambah lepas tu bagi 3 tu. Average dia tu. Purata. 2.6. Berapa? 2.6. Okey. Jadi isi padu asid ascorbic yang digunakan 1.0 kan? Bahagi dengan apa? Bagi 2.6. Bahagi dengan 2.6. Okey, dapat berapa? Darab dengan 0.1. 0.38. Yes, very good. 0.38 miligram per mil. Ni jawapan dia. Dia kata kepekatan vitamin C. Okay.
Kalau peratus dia kena darab dengan 100% lah. Okay. Next. Okay, rajah 5 menunjukkan sistem peredaran darah manusia. Okay. Peredaran darah manusia nampak peredaran darah manusia. Yang manakah pernyataan berikut di bawah betul mengenai aliran darah dan juga tekanan darah pada L dan M. Okay. Aliran darah dan tekanan darah pada L dengan M. Macam mana aliran darah dekat L? Sekarang ni yang ni belah kanan, kan yang ni belah kiri. So kalau belah kiri maksudnya dia bawa darah yang apa? Beroksigen. Yang beroksigen. Jadi tekanan dia macam mana? Tinggi. Tekanan dia mesti kena tinggi dekat sini. Okey, kalau dekat M ni mesti kena Rendah. rendah kan? Okey, jadi mana yang paling tepat sekali? Dan ni B. darah dia B. B okey. So L dia kena laju. So, dia nak hantar ke seluruh badan darah yang beroksigen. Okey, dan M adalah perlahan. Okey, so jawapan dia adalah B. Okey. Banyak salah ke banyak betul dah ni? Baru nombor 10. Banyak betul Okey, bagus Fatin. Okey, nombor 11. Okey. Siapa nak baca ni? Kita Okey, siapa tu? Zaifah. Okey, Zaifah. Bagus Zaifah. Alright. Pernyataan di bawah menunjukkan mekanisme yang digunakan oleh antibodi untuk memusnahkan antigen. Antibodi bertindak sebagai penanda ke atas patogen. Antara berikut yang manakah menunjukkan kepada mekanisme tersebut? B. Apa dia kata, antibodi bertindak sebagai penanda ke atas patogen. Okey. Okey, yang mana satu yang ni apa ni namanya ni? Soalan dari tu. Ni apa? Mana? Apa ni? Apa benda ni? Apa mekanisme ni? Mekanisme pertahanan badan. Ya sayang. Itu pengaglutinang. Hobi tu. Jadi dia. Macam memanglah mekanisme pertahanan badan. Apa benda ni? Benda. Macam mana cikgu nak jawab soalan dia? Cikgu nak perlu tanya. Yang ni adalah Tindakan jenis. antibodi tu. Apa tindakan antibodi apa ni? Jenis tindakan antibodi. Pengalutinam. Pengaglutinan. Pandai. Lagi? Penyusulan. Ramai yang buat pengaglutinatan lah, baru cikgu perasan. Pengaglutinan bukan pengaglutinatan. Pengaglutinatan tu apa? Yang dalam perut. Dalam perut. Dari sistem pencernaan. Darah. Pembekuan darah. Pengaglutinatan tu adalah bila kita darah yang kita terima tu adalah darah yang tak sesuai untuk kita. Kan? Contoh kalau kita darah A, kalau kita darah A, kita terima darah daripada kumpulan B. Jadi dok sesuai untuk kita kan? So bila dok sesuai itulah namanya adalah pengaglutinatan. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Gambar yang B ni apa? Pengopsoninan. Dia ke? Penguraian. Pengopsoninan tak? Maknanya. Pengopsoninan. Betul lah. Dia pengopsoninan. Okey, pengopsoninan. Yang ni lah antibodi dia bergabung dengan antigen. Antibodi bergabung dengan antigen. Tindak sebagai penanda. Antibodi bergabung dengan antigen. Lepas tu dia bertindak sebagai petanda supaya fagosit ni boleh mengenali antigen. Okay, ni pengopsoninan. Okay, jawapan dia B lah kan. Tapi yang ni apa dia? Penetralan. Penetralan. Yes, pandai. Peneutralan. Peneutralan antibodi dia bergabung dengan toksin. Lepas tu dia
toksin ni dikeluarkan daripada apa dia? Bakteria kan? Lepas tu dia neutralkan toksin tersebut. Okay. Yang D ni apa? Pemendakan. Penguraian. Yes, penguraian. Penguraian antibody ni dia bergabung dengan antigen, lepas tu dia membuatkan bakteria tu pecah. Ni pecah tak ada lah, jadi penguraian nama dia. Okay, kalau pengaglutinan ni dia buat macam mana? Dia kupu. Tak tahu. Antibody dia gumpal. Dia kupu gini dia gumpalkan. Menggumpalkan patogen. Lepas tu dia jadikan patogen tu untuk diperangkap dan dimusnahkan oleh sel fagosit. Digumpalkan. Okay, beres So jawapan dia B lah, tanda. Dia buat sebagai penanda. Okay, next. Siapa nak baca ni? Nombor 12. Zul? Taki. Takif. Okey, Takif. Rajah 6 menunjukkan kepekatan antibodi di dalam darah kedua-dua individu P dan Q dalam jangka masa 10 minggu untuk memperolehi keimunan. Kedua mereka masing-masing telah diberikan 2 suntikan. Apakah jenis keimunan yang diperoleh oleh individu P dan Q? P keimunan aktif buatan, Q keimunan pasif buatan. C. Ni soalan apa ni? Soalan kita trial lagi tu kan. Dia tak ada masalah lah kan. Jadi P, individu P, dia terima keimunan apa? Aktif buatan. Aktif buatan. Okey. Q, individu Q, aktif pula dah. Pasif buatan. Okey. So dapat beza tak lagi antara aktif buatan dengan pasif buatan? Siapa tak boleh beza lagi? Kalau aktif dia cocok dengan apa? Vaksin. Vaksin. Dia cocok Vaksin. dengan apa? Vaksin. Vaksin ni apa? Virus yang telah dilemahkan. Virus ataupun bakteria yang telah dilemahkan. Lemahkan. Okey, kalau pasif buatan dia suntik dengan apa? Serum, antiserum. Cocok dengan anti-serum. Okey, dia suntik dengan anti-serum. Okey. So jawapan dia apa tadi? Jawapan dia adalah C 12 C Okey. Alright, next. Okey, antara berikut manakah arca reflex yang betul apabila seorang tukang masak terhiris jarinya semasa menyediakan hidangan. Dia terhiris jari dia. Okey, so mula-mula siapa yang detect? Reseptor. Yes, reseptor. So salah dah yang lain ni. Antara A dan juga C. Okay, reseptor detect. Lepas tu neuron apa? Neuron deria ke neuron motor? Dah ni confirm kalau. Okay. So reseptor yang mengesan rangsangan. Okay, lepas tu impas akan dicetuskan. Betul? Kemudian dia akan bawa impuls melalui neuron deria ke mana? Ke saraf tunjang. Okay. Ni arca reflex. Dia tidak melibatkan apa? Dia hanya melibatkan berapa neuron ni? Neuron deria dengan neuron motor. Okay, neuron interneuron. Apa nama interneuron? Neuron geganti. Neuron geganti terlibat tak? Tak. Sepatutnya terlibat Betul tak? Bukan lutut juga yang ada 2 neuron. Lutut. Tu lah. Betul. Sentakan lutut. Kalau tukang masak ni sepatutnya dia ada interneuron. Tapi neuron geganti. Tapi kita kena tengok juga jawapan yang paling tepat antara hot lain ni. So jawapan yang paling tepat ni lah. Okay. A lah. Tapi kalau kita nak buat jawab soalan apa? Soalan struktur ke, soalan esei ke, kita jangan tinggalkanlah neuron geganti tu. Okay, barulah akan hasilkan gerak balas. Okay, so akan reflect ada 2 keadaan.
Kalau melibatkan sakit, dia ada melibatkan neuron berganti. Tapi kalau tak melibatkan sakit macam apa sentakan lutut tu, dia tak ada melibatkan dua neuron je. Boleh terima tak? Okay, faham Okay, next soalan nombor 14. Okay, situasi cemas yang dihadapi oleh seorang budak lelaki. Okay, ada orang nak masuk ke? Ada. Okey, antara berikut manakah pernyataan yang benar, pernyataan berkenaan koordinasi dan gerak balas badan dalam situasi cemas adalah benar. Okey, apa dia? Dalam keadaan cemas apa dia jawapan dia? 2 dan 4. Penguasa cerutan ke? Tak. Dia kalau penguasa cerutan kita punya apa namanya ni, Allahu Akbar. Kita jadi apa? Penguasa cerutan. Kita jadi benda apa dah kita punya ni? Kita punya ni. Dia pembasuh dilatan, lagi satu pembasuh cerutan kan. Kalau pembasuh dilatan kita punya dialek, kita punya apa salur darah tu dialek. Kalau cerut, pembasuh cerutan, salur darah kita mengecut, lepas tu kita jadi pucat lah. Ni pembasuh cerutan. Okay. Kadar rembesan adrenalina meningkat. Betul ke salah? Betul. Okey, betul. Glukosa berlebihan ditukar kepada lemak. Kenapa nak tukar kepada lemak? Sepatutnya ditukarkan kepada apa? Tenaga. Yes, sepatutnya tukarkan kepada tenaga. Okey, anak mata menjadi besar. Betul. Betul. Okey. So, 2 dan 4 yang paling tepat. Okey. Alright, next nombor 15. Ada masalah tak korang? Ada masalah tak? Dah ada. Tak ada Okey, next. Nombor 15. Okey, yang ni soalan Fatin tanya cikgu semalam kan. Okey, alteraturasan berlaku pada kadar 150 liter sehari dalam, patutnya kena baca lah atas ni. Okey, belum ni cikgu malas nak baca. 150 liter sehari dalam manusia. So, apa yang berlaku kepada baki air yang tidak dikumuh sebagai air kencing? Mana satu? Diserap semula ke dalam darah. Ya, baki air yang tidak dikumuh, so dia akan diserap semula ke dalam darah. Okey. Soalan nombor 16. Yang manakah pernyataan tentang pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah adalah tidak benar. Pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida. Mana satu yang tidak benar? Okey, apa dia? Yang mana? Tekanan separa karbon dioksida tinggi dalam darah meningkatkan nilai pH. So, bila tekanan separa karbon dioksida tinggi, so asid karbonik tinggi. Bila asid karbonik tinggi, sepatutnya nilai pH rendah. Ya, so nilai pH mesti kena rendah. Okey? So ni lah jawapan dia. Sebab dia kata dia nak yang tidak benar. Okey? Reseptor yang terlibat dikenali sebagai kemoreseptor. Betul lah. Yang mengawal atur tekanan separa gas adalah kemoreseptor. Peningkatan ketekanan separa karbon dioksida meningkatkan kadar pernafasan. Betul, sebabnya nak menggantikan balik bila karbon dioksida tinggi, so kadar pernafasan akan jadi tinggi lah, sebabnya nak recover balik supaya oksigen tu kan nak supaya oksigen dapat maksudnya Janet kata bila karbon dioksida tinggi dalam badan, so intake of oksigen mesti kena tinggi lah. So kadar pernafasan tu kena tinggi. Okay? Alright. Next. Rajah 8 menunjukkan struktur vertebra cervix manusia. Antara berikut manakah fungsi bahagian yang berlabel P? So what is P? What is P? Foramen melintang. Tengok betul-betul. Yang ni kita memang belajar dalam ni je. Apa dia? Ni betul-betul kalau cuaran, yang ni cuaran. Cuaran melintang. Ni muka sendi sebenarnya, yang ni. Yang ni muka sendi. Ni cuaran melintang.
Ni suara melintang. Tapi kalau dia tunjuk kat lubang ni lubang apa ni? Centrum. Foramen melintang. Ha? Bukan, lubang tu. Lubang apa tu? Salur saraf. Ya, salosaraf. Vertebra cervix je ada sebab dia bahagian atas. Vertebra cervix ni kan bahagian atas kita. So dia banyak saluran darah kan. Kan sebab bahagian atas ni banyak saluran darah. Jadi dia kena tempatkan salur saraf. Oh dia kena tempatkan tu. Jadi Allah tu cipta tu ada salur saraf. Okey jadi. Ya. Buku teks salah ke? Aku tak salah. Sebab aku Oh, tak ada. Cikgu Sebab dah. bila teks P foramen melintang yang besar tengok tu baru salah. Oh salah lah tu. Kejap muka surat apa? Muka surat 269. 269. Oh dia tunjuk foramen melintang. Apa kita tengok sama-sama? Sekejap Kita tengok sama-sama. Sekejap Aku kena buku teks sekejap. Cek lalu. Alamak lama lah. Kejap. Muka surat berapa? Dua apa tadi? 269. Ni tak? Ni ke? Oh ni, foramen melintang ni. Kita salah je. Oh sini salah saraf ni. Betul. Lah cikgu salah. Oh, sini salah saraf. Foramen melintang lah. Okey? Betul lah awak. Kat sini salur saraf, kat sini foramen melintang. Tapi rasa macam dulu diguna kataan lain. Rasa macam salur saraf tu. Tak apalah. Kita tengok buku teks lah. Yang ni yang dah dibaiki maksudnya. Betul lah yang ni So betul lah foramen melintang dan yang ini adalah salur saraf. Okay. So foramen melintang padam balik. So foramen melintang. So apa fungsi dia? Fungsi dia semuanya untuk liang-liang tu adalah untuk apa? Lubang-lubang tu untuk apa? Kalau yang ni kalau yang ni salur saraf ni dia menempatkan saraf tunjang salur saraf jadi saraf tunjang dia lalu kat sini. Kalau yang foramen melintang ni adalah untuk laluan kepada arteri vertebra. Okay? Alright. Okay, next. Nombor 18. Okay, perubahan drastik postur seorang wanita selepas mengalami menopause dan mengalami kekurangan hormon dan nutrien tertentu. Okay, saya dah cakap dah. Kekurangan hormon, nutrien tertentu, lepas tu dia menopause. Kalau kita tahu dah menopause, macam mana kalau menopause? Orang menopause ni macam mana? Ada estrogen ada lagi tak? Estrogen tidak dirembeskan. Dok. Estrogen tak dirembeskan. So bila estrogen tak dirembeskan, apa yang berlaku? Kalsium Kalsium akan tak ukur, tak dok. Akan tak dok tu kan nak kata. Kalsium keluar daripada badan. Okey. Jadi apakah hormon dan nutrien itu? Lah senangnya. Apa dia? 1 dan 4. Kalsium dan estrogen. 1 dan 4. Hormon adalah hormon estrogen. So nutrien adalah kalsium.
Okey, beres. Soalan nombor 19. Okey, head. Seorang wanita normal mula mengalami head pada 3 Ogos. So, 3 hari bulan Ogos 2021 dia period. Okey. Bilakah berlaku pengovulannya? Pengovulan hari yang keberapa? 14. Hari yang ke-14. So, hari pertama head kita kira sebagai hari pertama. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, jawapan dia 16 Ogos. Okay. Bila dia akan period lagi? 30. Bila dia akan period? 30. Ni 14 kan? 14 kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So hari yang ke-29 dia akan period lagi. Okay? Okay, so yang ni 16 tu hari pengovulan, 16 hari bulan. So dia akan period lagi pada 31 Ogos. Okay, dan dia kata yang ni pengovulan. Pengovulan ni apa? Oosit sekunder dilepaskan. Okay, keluar daripada ovari Okay, very good. Okay, nombor 20. Bahagian manakah sperma dihasilkan? C. Hah? Tubul Macam kat sini seminiferous. Yes, tubul seminiferous yang terdapat dalam apa? Testis. Yes, terdapat dalam testis. Okay, very good. Soalan direct je. Manakah tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer. So tisu mana? Meristem. Apex. Yes, very good. Meristem apex. Okay, tisu yang aktif membahagi. Okay, direct je soalan. Soalan nombor 2. 3 zon pertumbuhan X, Y dan Z di hujung akar pokok padi. Okay. Rajah 11B menunjukkan proses pertumbuhan pada hujung akar. Sekejap. Rajah 11 menunjukkan 3 zon pertumbuhan X, Y, Z di hujung akar pokok padi. Okay. Rajah 11B menunjukkan proses pertumbuhan pada hujung akar. Manakah dipadankan dengan betul mengikut zon proses pertumbuhan? C. Faham soalan nak ajak. XYZ kat mana? Oh XYZ sini. Okay. Alright, jadi jawapan dia apa Zon P, zon Q, zon R. Dia tembok lagi. C. XYZ. Maksudnya yang ni X lah Ni Y, ni Z. Betul ke? Dah ego, dia tanya hok ana hok XYZ duduk dekat kawasan mana? Zon R ke zon P? Okay. Ni. Ya Allah ya Tuhanku. Ni X, yang ni Y, yang ni Z. Subhanallah. Okay. Jadi kalau kita tengok yang mula-mula sekali dia akan jadi apa? Yang pertumbuhan yang macam mana nak kata proses pembahagian sel berlaku dekat mana? Pada gambar rajah ni. Dekat mana? Zon mana? Zon P. Zon Pembahagian R. sel. Ya ke? Zon R. Zon R. Di bawah kalau akar, dia start dengan jidal akar. So zon R yang mana satu gambar? Zon RY. Ni kan nampak? Ni ada kromosom-kromosom kan? Yang ni apa dia? Fasa pembahagian. Tengok kat sini lah. Sini. Okay. Salah. Tak boleh nak padam. Sekejap. Tak apalah. Yang ni proses pembahagian sel. Okay. Yang zon Q? Fasa apa? Pemanjangan sel. Pemanjangan sel. Fasa zon P? Pembezaan. Okey. Jadi pembahagian sel yang ni lah kan. So yang ni je R. So yang ni R. R. Betul you. Okey R. Okey.
Lepas tu lagi pemanjangan X. Z aku. X. Ke. pemanjangan P tau. P U. PX. Tisu. Ini lebih spesifik tau. Yang ni P. Yang ni P, yang ni pemanjangan Z. Okey? Yang ni pemanjangan. Pemanjangan kat mana ni? Ya Allah ya Tuhan ku Q. Tak sukanya soalan ni. Soalan tak apa faham. Okey? Jadi X adalah P adalah X. Q Q adalah Z. R adalah Y. Betul? So jawapan dia C. C Okay. Beres. Okay, next. Boleh tak ni? Ke awak pun macam cikgu kok? Macam pening sikit soalan ni. Lagipun dalam keadaan digital gini kan, jadi cikgu pun macam tak berapa nak ni. Boleh Yang ni fasa pembahagian sel, dia berlaku dekat jidal akar. Okay. Fasa pemanjangan berlaku pada benda apa nama dia ni. Zon ni lah. Okay. Yang ni dia dah jadi pembezaan, dia jadi struktur yang lebih spesifik. Dia dah jadi rambut akar. Okay. Kalau akar dia start daripada bawah. Kalau pucuk baru dia start, kalau pucuk kan, pucuk dia start daripada pucuk daripada pucuk ni. Okay. Saya ingat dalam 23. Okay, ada satu eksperimen. Eksperimen apa ni Eksperimen apa ni? Eksperimen bab 2. Dah dekat buat eksperimen bab 2. Ni eksperimen transpirasi. Proses transpirasi, okay? Okay, antara kombinasi faktor berikut manakah menyebabkan gelembung udara bergerak dari M ke N dalam jangka masa yang paling singkat? Apa faktor yang mempengaruhi transpirasi? Faktor yang pertama? Kelembapan udara dah agak. Kelembapan udara. Betul. Kelembapan udara. Lagi? Yang kedua? Cahaya. Keamatan cahaya. Lagi? Pergerakan udara. Pergerakan udara. Lagi? Suhu. 4 faktor. Jadi kita nak suruh gelembung udara ni bergerak paling singkat, maksudnya bila ada apa? Bila keadaan macam mana yang menyebab? Maksudnya nak meningkatkan faktor yang meningkatkan kadar transpirasi. So kita tengok. Faktor yang mana yang meningkatkan kadar transpirasi? D. Pergerakan udara kena? Ni kena tinggi. Kelembapan relatif kena? Rendah. Kena Rendah. suhu kena? Tinggi. Yes. Tinggi. So which one? D. Okay. A? Pergerakan udara kena tinggi sayang. Barulah air tu dia cepat lari daripada daun. Kan? Pergerakan udara kan, bila air duduk sini kat ujung ni, dia geruk kan. Kita nak suruh dia paling singkat. Maksudnya yang paling yang meningkatkan kadar transpirasi. So bila ada udara, air ni dia akan escape lah daripada daun ni. Cepatlah. Makin laju angin, makin cepat air dekat air dekat daun ni dia akan meninggalkan meninggalkan daun ni. Payahnya nak sebut. Okay, so that's why pergerakan udara kena tinggi. Okay, 24. Next. Okay, tumbuhan biasanya sukar tumbuh di kawasan perindustrian. Antara penyakit berikut manakah menerangkan hal ini? Sebab apa dia sukar hidup di kawasan perindustrian? C. Yes, tak ada hak lain Asap, jelaga, debu mengurang keamatan cahaya dan juga kadar fotosintesis. Dia tutup daun tu dengan debu, dengan asap.
Okey, jadi tertutuplah daun tu. So daun tu tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, 25. Strata rentas akar tumbuhan eudicot. Okey. Manakah berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral ke pucuk? So yang ni tugas apa ni mengangkut air dan garam mineral ni? Xylem. Xylem. Okey, so xylem, ada satu xylem. Xylem dia berada di tengah. Tengah-tengah. Okey, so xylem. B lah. Okey, A ni adalah Flower. 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 T adalah Tisu. tisu apa? Meristem. Cambium vascular. Meristem. Meristem? Baik. Dah agak dah. Orang lain. Tisu apa? Cambium. Tisu? Vascular. Tisu vascular flower dengan xylem. Tisu apa? Parenchyma dah agak. Tisu vaskular. Suka hati dia je. Tisu cambium. Siapa kau cambium adik? Tak ada cambium vaskular Tak dia. ada. Tak ada kau cambium. Tisu cambium. Okey? Cambium vascular lah. Tisu cambium vascular. Kalau hok ni D ni? Tisu. Cambium vascular. D? Cambium gabus dah agak. Epidemic. Oi, ngarut. Ni epidermis ni. Endodermis. Gabus dah. Cortex. Pericycle. Cortex. Cortex bahagian ni. Ni yang ni epidermis, yang ni cortex. So yang D tu apa? Tisu. Endodermis kan? Endodermis. Dalam buku teks ada. Yelah kot endodermis. Sebab ni epidermis, ni endo. Alamak, kejap. Hello, okey. Salah. Tengah ngajar. Kejap. Okey sambung. So mana satu settle dah? B. Okey baik. Okey 26. Apakah kaedah digunakan untuk merawat tanah? Merawat tanah selepas letupan kilang nuklear. Dengan menggunakan tumbuhan letupan kilang nuklear. Okey 26. Ya, fitoremediasi. Okey, fitoremediasi ni macam mana? Fitoremediasi ni macam mana? Digunakan apa fitoremediasi? Fitohormon. Fitohormon. Okey, fitohormon. Fitohormon contohnya apa? Fitohormon contohnya apa sayang? Banyak ke sikit fitohormon? Banyak kot kau. Benda apa antaranya? Etilina. Benda apa? Etilina lagi? Bab berapa ni. Fitohormon. Auksin, kan? Gibberellin, sitokinin, asid FCC, etilina. Okey. Beres Ya. Next, 7. Antara berikut manakah manakah boleh digunakan untuk mengelak mangga daripada masak terlalu cepat? Macam mana cara dia? Untuk
kita mengelak letak mangga ni asing. masuk. Ya, betul. Letak asing-asing ni je kaedah dia. Okey. Okey, darjah 14 menunjukkan satu biji benih yang bergerak balas terhadap suatu rangsangan. Okey. Kita tengok radikal turun ke bawah, plumul dia naik ke atas. Okey, pernyataan tentang gerak balas manakah adalah betul? Okey, mana satu betul? Plumul menunjukkan fototropism positif. Okey, betul? Betul. Betul tak? Okey. Pengumpulan auksin di Cikgu. bawah akar. Ya sayang. Kan ikan berdalam gelap. Jap. Tak tu ikut ada dekat gambar dalam gelap. Okey, kejap. Manakah antara betul tak? 28. Kan betul. So ni dalam gelap. So bila dia dalam gelap maksudnya plumul ni dot fototropism positif lah kan? Sebab dia kata betul Oh. Jadi ni salah lah. Okey. Pengumpulan auksin di bahagian bawah akar merencat pemanjangan sel akar. Pengumpulan auksin di bahagian bawah akar. Pengumpulan auksin di bawah akar merencat pemanjangan sel akar. Merencat ke? Merencak. Merencak pemanjangan okey, betul. Okey. Sel bahagian bawah pucuk memanjang lebih cepat. Bawah pucuk memanjang lebih cepat. Ya ke? Ya. Ya. Tapi yang ni sebabnya dalam gelap tau. Cara pergi ke pasal pucuk? Dok. Jap. Tak tahu. Sel bahagian bawah pucuk memanjang lebih cepat. Betul lah kan? Sebabnya dia duduk bawah gelap kan. Bila gelap, sini gelap, auksin berkumpul kat sini tau. Kan jadi kat sini manjang lah. Auksin berkumpul di kawasan yang teduh kan. Subhanallah. Dia memang dalam keadaan gelap. Pemerhatian menunjukkan gerak balas stigmotropism. Stigmotropism Dok. kan? Dok. Tak ada sentuhan. Kan? Tak ada sentuhan. So yang ni salah lah. So 4 salah. Cikgu, bahagian bawah pucuk sebab graviti kot. Bahagian bawah pucuk memanjang lebih cepat. Sebabnya dia Sebab graviti kot. sebab graviti, satu lagi duduk dalam keadaan gelap jadi memang asal-asal ni auksin memang dia duduk bawah belaka. Dia duduk bawah belaka sebab tarikan graviti. Tapi dia bila kalau duduk dalam keadaan cahaya, dia boleh naik ke atas tu sebabnya auksin ni dia suka keadaan yang teduh kan. Jadi betul lah 2 dengan 3 sel bahagian bawah pucuk memanjang lebih cepat. So jawapan dia B. Okey. Tengok 29 pula. Darjah 15 menunjukkan peringkat dalam pembentukan butir debunga. Okey. Apakah R, S dan T? Sel induk debunga, lepas tu dia jadi tetrat, lepas tu butir debunga. Apa dia? Mengalami apa? Meiosis. Meiosis sebanyak berkali-kali kan? Okey. Lepas tu Mitosis. akan mengalami berkembang sebanyak 3 kali kan yang ni. Berkembang, so dia akan jadi apa? Akan dapat nukleus yang haploid. Betul. So jawapan dia adalah B. Okay. Next. Nombor 30. Satu bunga dipotong pada X. Okay, dipotong pada, dia apa ni? Pada bahagian dia punya stigma kan. Okay. Antara berikut manakah kesan yang akan berlaku? So apa yang akan berlaku? So bila stigma tak ada, gagal menghasilkan pundi embrio. Ovu gagal menghasilkan pundi embrio. Ya ke ovu gagal menghasilkan pundi embrio? Bila stigma dipotong, maksudnya tak akan berlaku pendebungaan, tak berlakulah, betul tak? So bila pendebungaan tidak berlaku, so boleh taklah persenyawaan berlaku? Persenyawaan tak berlaku lah kan? Bila persenyawaan tak berlaku, jadi buah
Buah tak tak ada. berlaku. So pembentukan buah tidak berlaku. Okey. Ovu gagal menghasilkan pundi embrio ni, salahnya ni yang duduk kat dalam dah, tak ada kaitan Ovu tidak menerima nutrien, bukan nutrien, dia nak menerima gamet, sebenarnya gamet jantan. Okey, buah yang banyak terhasil taklah, sebabnya tak ada persenyawaan, so macam mana nak hasilkan buah. Okey. Next, soalan 31. Mengapa subsel akar pokok bakar mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut? Sebab apa? Memastikan sel akar tidak mengalami kehilangan air secara osmosis. Yes, very good. Memastikan sel akar tidak mengalami kehilangan air secara osmosis. Kalau memastikan pertukaran gas sel akar berlaku dengan cekap, ni struktur apa ni? Struktur apa ada pada? Hidato. Hidato untuk singkirkan garam. Hidato. Pneumotor. Sel. Okey, dan juga akar penafas pneumatophore. Okey, memastikan tekanan segah dalam sel akar dikekalkan. Inilah struktur subsel akar tu adalah hypertonik berbanding dengan air laut. Pastikan molekul air meresap keluar. Okey, kalau keluar tak ada, dia boleh adapt dengan keadaan tu. Okey. 31A Okey, 32. Jadual berdua menunjukkan ciri-ciri tumbuhan pada habitat yang berbeza. Okey, daun batang punya tisu-tisu erenkima ni duduk kat mana ni? Semua hanya hadir di bahagian epidermis atas daun. Ini dekat mana ni? Tumbuhannya kat mana ni? Hydrophyte, pandai. Okey. Daun dikurangkan saiz atau berbentuk seperti jarum. Mempunyai stomata benam. Xerophyte. Pandai, xerophyte. Okey. Kutika tebal pada lapis epidermis, akar jangkang. Kabel, ni apa? Soalan baru. Halophyte. Okey. So, dah jawab dah. So, jawapan dia apa ni? A. Halophyte, xerophyte, hydrophyte. Okey, A. Okey. 33. Hierarki dalam pengelasan organisma, apakah K? Spesies? Kelas. Alam, filem? Spesies? Itu Igu, atas spesies bukan genus you start dari domain Igu. Dia start daripada spesies? Domain. Dophicofax. Dophicofax. Domain, betul. Domain alam. Sini. Kelas, order, filem. Apa cikgu ni? Kelas kan? Betul tak? Order, genus, spesies. yang ni? Domain, alam, filem, kelas, order. Family. Genus. Genus, species. Okey. Ini genus. So, K adalah Kelas. Okey. Beres. 34. Rajah 18 menunjukkan aliran tenaga dalam satu rantai makanan yang diwakili oleh 4 peringkat organisma. Okay, pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder, pengguna tertier. Okey, berdasarkan rajah di atas, kira jumlah yang diterima oleh pengguna tertier. So, kat sini yang diterima oleh pengeluar 4 kali 10 kuasa 4 kilojoule. So, bila 90% hilang, so dapat 0.1 je lah. Kan? So, berapa nilai yang ni? Matematik je ni. Apa jawapan dia? Yang diterima. Tidak apa itu. Atur ke? Kira. 40. 40 kilojoule. Dia ni Afif. Ni 1, 2, 3, 4. 40,000
kali dengan 0.1. Dapat hasil ni. Dapat dengan 0.1 pula. Siapalah dapat pengguna tetia? Cik, awak ada kalkulator? Cik, tak ada kalkulator. Tapi jawapan dia ni 40 kilojoule. Try ni. Sebabnya hasil daripada sini dah dengan 0.1 sebabnya 90% tenaga yang hilang. So jumlah tenaga yang diterima last kali hanyalah 40 kilojoule. Okey, 36. Satu kereta mesra alam. Apakah faedah penggunaan teknologi ini kepada alam sekitar? Okey, apa faedah dia? D. Mengurangkan pencemaran udara. Di dalam air, takkanlah dalam air kan? Tak ada kaitan. Okey. Lepas tu, D. kelembapan udara tak adalah meningkatkan arus oksigen, hijau lah. Okey, so mengurangkan pencemaran udara yang paling tepat. Okey, pakai hybrid car. Okey, 36. Seorang individu yang menghidap sindrom Down dilahirkan dengan 47 kromosom dalam setiap selnya, bukan 46. Antara berikut manakah boleh menyebabkan keadaan ini? Sebab apa ni? Mutasi kromosom berlaku semasa penghasilan telur atau sperma. Mutasi Kromosom. berlaku semasa penghasilan sel telur. Okey, yes, betul ataupun sperma. Okey. So bukan radiasi, tahu kan? Jadi mutasi kromosom dia berlaku tak disjungsi kromosom. Okey. Rajah 20 menunjukkan pewarisan trait berlesung pipit pada manusia. Okey. Berlesung pipit adalah dominan dan diwakili oleh D besar. Manakala tanpa lesung pipit diwakili oleh D kecil. Okey. So, dia kata okey, antara berikut manakah genotip individu X dan Y? Cikgu duduk tak kat gambar ni. Lahir kita ni. Okey, mana satu genotip individu X dan Y? X dengan Y. So macam mana? Yang ni lelaki berlesung pipit kan? Berlesung pipit dominan, D besar. Okay, so D besar lah kot. Ini besar. Dia kahwin dengan orang yang tanpa lesung pipit kan? D kecil. So dia tanya apa tadi? Individu X. Soalan. So D kecil lah kan? Betul tak? Individu X dan Y. X kan? Cikgu salah ni. So yang ni dia kahwin, dia kata dia adalah perempuan yang tanpa lesung pipit. So dia adalah resesif lah dua-dua. Okay, sebab dia tak ada. So dia kecil lah. Siapa tak faham ni? Berlesung pipit. Dah faham? Okay. Berlesung pipit adalah dominan dominan, so diwakili oleh D besar. Okay, so kita assume je lah. Ini kan dia ada lelaki ni, dia berlesung pipit. Dia sama ada dia bawa gen D besar ataupun D besar D kecil. Tapi kita tengok anak dia pula kat game. Okay, atau sebab dia dia berlesung pipit tu adalah dominan. Okay, lepas tu dia kahwin dengan orang yang tak ada lesung pipit. So kalau tak ada lesung pipit, tanpa lesung pipit diwakili oleh D kecil ni, D kecil. So bila dia resesif, bila dia menunjukkan sifat yang resesif, maksudnya dua-dua tu alel tu adalah resesif lah. D kecil. Okay, so dia kahwin. Kat mana nak ni nak padam. Okay, bila dia kahwin, so dia dapat anak perempuan ni berlesung pipit. Anak lelaki berlesung pipit. Tapi sekarang ni anak dia akan jadi apa? Akan jadi dominance dia heterozygote ke? Dia akan jadi, sebabnya ni confirm dah. Ni dia kecil kan. So anak dia confirm lah akan jadi heterozygote. Dia besar, dia kecil lah. Anak dia ni individu Y ni. Sebab apa cikgu kata dia besar dia kecil? Sebab mak dia kecil. Tapi dia lesung pipit. Jadi dia hetero lah. Faham tak? Yang dominan dan menindas yang resesif. Isa boleh tak Isa? Tak.
Tak boleh. Tak boleh? Okey, kejap. Baik awak mengaku awak boleh ke tak boleh? Ya, kalau ada dua D check tu baru dia ada lesung pipik. Kalau contoh kalau Honing, kan nak kata kalau dia kahwin dengan orang yang sama-sama ada lesung pipik, dia tak akan jadi dikecil. Kalau sama-sama lesung pipik. So dia akan jadi anak dia tak akan ada hok yang tak ada lesung pipik. Sebab sama-sama yang sama-sama ada alel yang dominan. Kan dia nak terang kat awak hok lesung pipik kan, ni lelaki ni berlesung pipik. Jadi dia bawa alel sama ada alel, kedua-dua alel adalah dominan. Dibesar. Atau dia boleh bawa alel dibesar, dikecil. Sebab apa? Sebab bila dibesar, dikecil, yang dominan akan menindas resesif. Bila dominan menindas resesif tu tak akan nampak. Dia lesung pipik, dia ada lesung pipik. Tapi sebenarnya dia bawa alel yang ada resesif. Yang dominan itulah yang menindas resesif. Faham tak ayat cikgu Faham aku. Jadi sama ada lelaki ni berlesung pipik ni sama ada dia bawa alel, kedua-dua alel dia dominan atau satu dominan, satu lagi resesif. Yang ni kita panggil sebagai heterozygote. Tak sama alel dominan dengan alel resesif. Sebab dominan dia menindas resesif, that's why lah tak nampak. That's why lah dia punya appearance dia, fenotip dia ada lesung pipik. Sebabnya yang dominan menindas resesif. Okey. Sama ada lah ni. Kita tak tahu, kita assume je sama ada dibesar ataupun dibesar dikecil. Sebab dia kata dia ada lesung pipik. Okey. Tapi bila dia kahwin, rasanya heterozygote kot sebab kalau dibesar dia akan, kalau dia dapat anak semuanya dapat lesung pipik. Pandai tu cikgu nak dengar perkataan-perkataan itu daripada awak. Baguslah tu, awak dapat faham dah lah. Kalau pandai. Kalau siapa kawan adik? Intan Intan ke? Intan itu. Kalau dibesar, anak hok ni semua ada lesung pipik belaka. Sebab apa? Sebab yang dominan akan menindas resesif. Kalau dia ni dibesar, semua anak akan lesung pipik. Sekarang ni anak dia hok ni dengan hok ni tak ada lesung pipik. Jadi hok ni confirm salah lah. So ayah dia ni dia bawa heterozygote, dibesar, dikecil. Sebab apa? Sebab bila dapat anak ada hok yang ada lesung pipik, ada yang tak ada lesung pipik. Okey, kejap. Cikgu tu lukis lah senang. Siapa tak ada? Ilyas, dah dengar pun suara Ilyas? Ada tak? Okey, ayah. Ada. Ayah ada lesung pipik. Ada lesung. Mak tak ada. Okey. So ayah ni ada lesung. Ayah ni berkemungkinan, tu cikgu kata mungkin dibesar, dikecil ataupun dibesar. Kenapa dibesar, dikecil? Tengok sini. Bila dibesar, dikecil, yang ni dominan. Yang ni resesif. Okey. Lesung pipik adalah dominan. Tak ada lesung adalah resesif. Okey? Jadi bila dia punya alel heterozygote, dominan akan menindas resesif. So bila dominan akan menindas resesif, ciri resesif tidak dapat ditunjukkan sebab dah ditindas oleh dominan. So yang dominan akan menunjukkan ciri dia. So dia ada lesung pipik. Kalau dibesar, sama-sama dominan, so memang lesung pipik lah. Okey? Sekarang ni, kenapa kita kata anak dia, okey, dia kahwin tau.
ayah kahwin dengan mak. Tadi dapat anak anak 4 orang Anak lesung pipit. Anak ni lesung pipit. Satu ni tak ada lesung pipit. Yang ni tak ada lesung pipit. Okey. Mak ni confirm dah tadi. Dikecil. Ayah, kenapa kita kata ayah adalah heterozygot? Mestilah ayah ni heterozygot sebab dibesar dikecil. Sebab ada anak dia ni hak tak ada lesung pipit. Kalau kita buat crossing, okay, kalau kita buat crossing dibesar dikecil, okay, dikecil. So kalau buat crossing, gamet di, okay, crossing. So anak dia akan jadi dibesar dikecil, dibesar dikecil, dikecil. Nampak tak? So anak yang ni dibesar dikecil, so anak ni ada tak lesung pipit? Ada. Ada lesung Ada. pipit. Dibesar dikecil? Oh ya, ada. Ada lesung pipit lah. Hak ni ada tak lesung pipit? Ada. Ada lesung pipit. Hak ni ada tak lesung pipit? Tak ada. Ni tak ada. Tak ada LP. Hak ni ada tak? Tak ada. Tak ada. So sama macam soalan ni. Kalau pula. Sekejap. Kalau ayah dia dibesar, mak dia dikecil. Maksudnya ayah ada lesung pipit, mak tak ada lesung pipit. So dia punya gamet dia dibesar, dikecil. Kita buat satu je lah. Seorang je ada lesung pipit. Dikecil. Semua akan ada lesung pipit. Semua akan ada lesung pipit. Nampak? Tapi hak ni semuanya bawa alel heterozygot. Semua ada lesung pipit. Sebab apa? Yang dominan, ciri dominan akan menindas ciri resesif. Faham tak ni? So confirm lah bahawasanya ayah dia adalah dibesar, dikecil. Sebab apa? Sebab anak dia Sebab anak dia orang tak ada. yang tak ada apa namanya lesung pipit, tak ada LP. So individu Y, so individu X dia punya alel dia adalah dikecil. Individu Y apa? Dibesar, dikecil. Sebab ayah dia tu heterozygot. Okay? Individu Y tu natu ye ke bukan anak ye? Allahu akbar, natu. What? Cikgu salah lagi. Baguslah awak ni. Okay. So anak dia dibesar, dikecil kan. So kahwin pula dengan hak ni, ada lesung pipit juga. Okay. Tapi anak dia dapat tak ada lesung pipit kan. Ni tak ada. Jadi hak ni dibesar dikecil ke sebab dia ada satu yang maksudnya yang ni alel resesif. Betul tak? Kan? Dibesar, dikecil, dia kahwin dengan dibesar, dikecil. So dapatlah anak dia apa? Dibesar, dikecil, dibesar, dikecil. Cikgu buat sesa ni suruh awak faham. Okay, jadi anak dia akan jadi dibesar ada, dibesar ada, dibesar dikecil ada, dikecil ada. Jadi hak ni heterozygot juga. Individu Y pun heterozygot sebab dia ada anak hak tak ada lesung pipit ni. Hak ni dikecil. Jadi individu Y pun dibesar, dikecil. So jawapan dia apa? Individu X apa tadi? Dikecil lah. Yang ni salah, B. Okay. Alright. Senang je soalan, bukanlah maksud cikgu senang je kalau kita faham crossing ni. Okay. Sampai Intan boleh bagi tahu evidence. Baguslah Intan. Okay. Good girl. Okay, tengok 38. Rajah 21 menunjukkan dua fenotip kacang. Biji kacang dihasilkan oleh dua variety pokok kacang. Okay. Biji benih licin, hijau. Kedut, yellow, kuning. Okay, seorang petani mengacuk biji kacang licin dan hijau dengan biji kacang kedut dan kuning.
Okey, 1,600 biji kacang yang dihasilkan dikumpul dan diasingkan mengikut fenotip berbeza. Okey. Panjang pula soalan ni ya. Okey, biji-biji benih licin dan hijau, 3 belakang. Okey. S mewakili alel dominan bagi licin, S besar. S kecil mewakili alel resesif bagi kedut. Okey. G besar adalah alel dominan untuk kacang hijau, untuk kacang yang hijau. G kecil adalah alel resesif bagi kuning. So maksudnya yang dominan color apa? Color dominan Hijau. G kan? G hijau. Satu lagi S besar licin kan? Okay. So yang resesif apa dia? Warna dia? Kecil, G kuning. kecil kuning. S kecil adalah kedut. Kedut. Okay. Kenapa G dengan S lah? Dia soalan dia cover gitu dah. Jadi kita kena ikut lah. Okay. Apakah genotip bagi induk pokok kacang? Induk. Sekarang ni dia ada anak dia. Ada biji benih licin hijau ada. Licin kuning ada. Biji benih kedut hijau ada. Biji benih kedut kuning ada. Dia kacuk antara, apa dia tadi? Pertanyaan kacuk biji kacang licin dengan hijau. Okey, licin hijau kan. So, dia boleh jadi licin, dia boleh jadi, mana nak kata? Licin kan, S kan? Dia boleh jadi sama ada S besar. Betul tak? Ataupun S besar, S kecil. Betul? Licin kan? Lepas tu hijau. Hijau dia boleh jadi G besar ataupun G besar, G kecil. Faham tak ni? Faham. Dia boleh jadi sebabnya macam cikgu kata tadilah. Alel dominan dia akan, ciri yang dominan dia akan menindas yang resesif. Macam yang ni S besar, S kecil. Jadi S tu dia licin. Tapi mungkin dia punya alel dia adalah resesif pun ada. Okey, G besar, G kecil. Kenapa G besar, G kecil warna hijau? Ialah sebabnya heterozygot lah. Dia akan menindas yang resesif. Dia tak akan, ciri resesif tidak akan ditunjukkan kalau dalam keadaan ini. Okey, so dia kacukkan dengan apa tadi? Biji kacang kedut dan kuning. Maksudnya kedut dan kuning sama-sama resesif kan? Okey, jadi maksudnya S kecil, G kecil, G kecil. Betul tak? Betul tak? Betul. Kedut dengan kuning ni ada dua-dua ni adalah resesif. Jadi S kecil, G kecil lah. Okay, so dia kata apa? Dia kata apakah genotip bagi induk pokok kacang? Okay, so confirm lah dia akan namanya apa tadi? Dia akan bersilang dengan S kecil, G kecil. Cikgu buat dah kat atas ni. Kan? Yang ni cikgu buat dah kat atas ni. Jadi tak ada S kecil, G kecil salah. So yang ni confirm salah, Yang ni antara dua ni. So kita tengok anak dia. So anak dia ada belaka. Betul tak? Anak dia ada belaka. So kalau anak dia ada belaka, maksudnya apa? Kalaulah dia kacuk dengan yang ni, so anak dia semuanya akan jadi apa? Biji kacang licin dan hijau. Heterozygot. Betul tak? Takkan ada anak yang biji benih kedut dan juga warna kuning kalau dia kacuk dengan hot ni. Faham tak? Takkan ada anak dia sebabnya yang dominan akan menindas yang resesif. Tapi kalau dia kacuk dengan ni, S besar, S kecil, G besar, G kecil, akan ada anak dia yang akan jadi warna kuning dan juga berkedut. So which one is the best answer? Yes. Ni Sebabnya apa? Apa cikgu kata gini? Sebabnya tengoklah ada belaka. Ada anak dia hot recessive. Biji benih kedut dengan kuning. Lepas tu heterozygot ni. Benih kedut. Kedut apa kedut? Kedut tadi S kecil lah. S kecil. Yang ni warna hijau. Warna G besar, G besar. G besar sama ada G besar, G kecil ataupun G besar, G besar. G kecil ataupun G, jadi maksudnya dia punya genotip dia ni
adalah heterozygot. So kalau heterozygot takkanlah dia kacuk dengan hak dominan ni. Kalau dah anak dia dominan belaka lah jadi heterozygot. So dia kacuk dengan ni lah. Nafis ada tak Nafis? Nanti cikgu check kehadiran Oh, kehadiran memang ada, nanti dia akan keluar. Okay, next 39. Faham tak ni? Boleh tak anak-anak? Faham. Sebab apa cikgu tak salah yang ni? Sebab apa? Anak dia akan dapat macam mana nanti? Dominan ada. Anak dia akan jadi dominan belaka. Sebab apa hak ni? Dominan ni dia akan menindas yang resesif. So ciri dominan je yang akan ditunjukkan. Anak dia hanya akan ada biji benih, biji warna hijau dan juga licin sahaja. Tapi kalau soalan ini anak dia ada belaka. So kita yang ni lah jawapan dia yang paling tepat. Okay, next. 39. Darjah 22 menunjukkan sel darah merah abnormal bagi pesakit anemia sel sabit. Okay. So antara berikut manakah benar tentang penyebab penyakit ini, anemia sel sabit. Okay, so mana satu? Mutasi khusus gen hemoglobin. Mutasi khusus gen hemoglobin. Yes, betul. Mutasi khusus pada gen hemoglobin yang menyebabkan anemia sel sabit. Kalau mutasi autosom gen dominan pada kromosom ke-21, ni apa ni? Akan jadi penyakit apa? Sindrom Down. Down syndrome. Sindrom Down. Kalau kromosom ke-4, apa namanya? Tak ingat. Dah ini pattern apa tu? Apa dia? Cek. Dah ingat dah. Albino. Tak apa. Bukan. Ada siapa jumpa? Ada tak orang jumpa? Sindrom Turner ke? Nanti cek balik lah nanti. Kehadiran autosom gen resesif bukan Okey, nombor 40. Nanti tengok tolong cari balik kromosom keempat. Ada hari tu macam ada terbaca. Ciri Duchat. Benda apa tu? Kat ni aku soal apa kromosom keempat. Reducat. Itu kromosom kelima tau. Reducat. So yang ni yang kelima kalau Reducat. Sakit menangis seperti kucing kan. Ini sebenarnya yang baru ni sebenarnya dalam buku ni. Okey So yang kelima tu Reducat. Okey, tengok nombor 40. Profil DNA dari ibu dan anak. Okey, manakah profil DNA bagi ayah kandung kepada anak? Ayah kandung kepada anak. So kita tengok anak lah. Kita tengok dia punya ni sama. Nombor satu ayah dia. Kita jawab C tu. Rasa B. Kalau B, Kita jawab C kot. kalau cikgu jawab C kot. Kan ni nak tengok aku. Kita pening jawab gini kan. Sekejap. Kan kalau cikgu duk jawab C, cikgu jawab D kot. Sama tu. Sebab kita kena tengok, kita kena adu anak ni dengan mak dia. Hak ni hak mak dia kan. Hak ni tak ada pada mak dia tapi pada ayah dia ada. Nampak tak? Ni. Hak ni. Lepas tu hak ni ayah ada ayah. Pada ada ayah. Lepas tu hak ni ada pada mak. Yang paling tepat. Ni pada mak ada, ayah ada tak? Ni ayah ada. Ni tak ada Tak ada. Ni hampir. Tapi ni turun sikit, nampak? Yang paling tepat. Dia. Okay, tengok sesa. Faham tak tengok ke mana? Tengok line tu. Tengok line tu kok. Dia duduk sebaris. Macam ni ni geng mak dia. Ni geng, tengok bawah ni pula. Kalau ni confirm salah ni ni sim salah kak. Sini macam mula-mula macam betul. Lepas tu tengok balik hak lain. Lepas tu tengok kedudukan dia. Hak ni. Hak ni macam iya juga hak ni. Tapi hak paling banyak, hak paling tepat. Dia. Okay. Alright. Habis dah.
Satu set ngam-ngam pukul 10.30 hak bijuk ah cikgu. Astaga. Ada soalan tak? Lepas ni kita bincang lagi by Google Meet ya. Walaupun tak ada dalam jadual, kita cuba apa ni, buat kelas lagi lah, kita bincang seronok juga kan bincang gini. Curi masa. Curi masa. Curi masa. Okay. Seronok. Ya, Dam. Seronok, Dam. Okay. Siapa yang tak ada hari ni dapat nanti cikgu cek nanti Okay, so cikgu rasa itu je lah untuk hari ni cikgu akan cuba bernanda dengan lebih laju dan untuk dapatkan tengok berapa markah awak. Sebab dekat due Tak satu date. siap cikgu. Kertas satu lama dah siap. Sekarang ni cikgu tengah tanda esei. Oh ya. Okay. Ada yang bagus-bagus jawab. Ada yang nampaklah perubahan tu. Tapi ada juga orang yang betul macam Isa ketama dengan aku Isa. Okay. Beres Okay, so cikgu rasa itu je lah untuk hari ni Okay, anak-anak jangan banyak sangat bermain, bacalah buku, buatlah buku latihan awak cikgu bagi tu. Walaupun cikgu nak suruh, buatlah. Nanti cikgu nak suruh kamu bagi apa ni markah kamu untuk set 1, set 2 berapa. Okay? Alright. So tu je lah anak anda. Okay. Apa dia? Ashka PN, apa benda tu? Nama Kok Isa. Panggil Isa ke nama tu lah. Allah. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Okay, sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.